السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata dia, innakum lata'maluna a'mala hiya adaqqu fi a'yunikum minasy-sya'ri kunna na'udduha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat, atau kama qal, hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Seorang sahabat yang juga khadam Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Anas bin Malik radhiyallahu anhu, berkata, kata Anas, innakum lata'maluna a'malan hiya adaqqu fi a'yunikum minasy-sya'ri. Anas kata, sesungguhnya kamu semua buat macam-macam perbuatan yang kamu semua menganggap perbuatan itu remeh, dosa kecil, bahkan perbuatan itu lebih ringan daripada sehelai rambut. Anas bin Malik, dia khadam Nabi. Bila Nabi SAW hijrah daripada Mekah ke Madinah, Nabi sampai saja di Madinah sehari, esok mak dia jumpa Nabi. Mak Anas bin Malik ini jumpa Nabi. Mak dia kata dekat Nabi, saya ada seorang anak laki-laki, nama dia Anas. Mula pada hari ini, saya serah anak saya dekat Tuan, dia akan jadi khadam Tuan sampai mati. Ini Anas bin Malik. Masa tu dia masih ghulam, masih budak lagi. Dan Nabi SAW kata ke mak Anas ni, aku tidak perlu khadam. Mak dia kata, aku nak anak aku jadi khadam kamu. Maka Nabi terima Anas bin Malik menjadi khadam Nabi. Sehinggalah Nabi SAW wafat, Anas masih menjadi khadam Nabi. Dan dia di antara sahabat yang cukup banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi SAW. Dia kata, innakum lata'maluna a'malan. Dia kata dekat orang-orang yang hidup selepas daripada sahabat. Anas kata, hampa semua tiap-tiap hari macam-macam benda hampa buat. Anas ni sahabat. Dia pergi kata dekat tabi'in, dekat orang yang hidup selepas zaman sahabat. Dia kata, innakum lata'maluna a'malan. Hampa ni tiap-tiap hari macam-macam benda hampa buat. Hiya adaqqu fi a'yunikum minasy-sya'ri. Bahkan apa yang hampa buat, hampa anggap benda ni remeh. Kalau dosa pun dosa kecil. Bahkan hampa anggap benda ni kalau dosa pun, dosa dia seberat, tidak lebih daripada berat sehelai rambut. Maknanya Anas bin Malik kata dekat orang yang duduk depan dia ni, dia kata, hampa ni selalu buat mudah dengan benda dosa. Hampa kata benda ni bukan dosa besar, benda ni benda dosa kecil. Kalau dosa pun dosa kecil aja lah, dosa kecil nak besar mana. Hampa ni adalah golongan manusia yang suka anggap remeh benda-benda yang tak baik. Maka hampa sepanjang masa duk buat benda-benda tak baik. Dia kata.
kunna na'udduha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Dia kata sedangkan kami ni sahabat. Anas kata kami maknanya golongan sahabat, kami yang sempat hidup sama dengan Nabi, kami apa juga benda kalau sekiranya tak baik, walaupun benda tu dosa kecil, kami menganggap dia minal mubiqat, daripada benda-benda yang membinasakan iman. Beza kami sahabat dengan hampa yang tidak pernah jumpa Nabi ni, beza dia ialah kami walaupun benda tu dosa kecil, kami tetap menganggap dia boleh membinasakan iman kami. Tapi hampa benda-benda macam ni hampa anggap sebagai benda-benda remeh, kalau buat pun dosa kecil, tak ada nak jadi apa. Itu beza antara kami para sahabat dengan hampa semua. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, apa yang Anas bin Malik kata ni sungguh berlaku zaman kita lah. Kita macam tu ya. Kita lah ni dalam banyak hal kita cincai. Kita ni golongan yang hidup dalam zaman lah ni kita dalam banyak hal kita cincai. Allah lebih kurang tak apa, Allah benda ni bukan dosa besar, Allah benda ni Allah kalau nak berdosa pun sikit aja. Kita anggap benda-benda ni tak merosakkan kita. Sedangkan sahabat-sahabat dulu, benda kecil macam mana pun mereka kata minal mubiqat, daripada benda-benda yang boleh membinasakan iman. Sebuah hadis lain riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala yaghar wa ghairatullah ta'ala an ya'ti al-mar'u ma harrama Allah alaihi atau kama qala hadis sahih muttafaqun alaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata sesungguhnya Allah Ta'ala itu yaghar, dia sangat cemburu. Nabi bagi tahu dekat kita, Nabi kata innallaha ta'ala yaghar, sesungguhnya yang kata Allah Tuhan kita ni dia cukup cemburu. Wa ghairatullahi ta'ala an ya'tiyal mar'u ma harramallahu alaihi, dan dalam banyak-banyak benda yang Allah cemburu ni ialah apabila satu orang manusia buat benda yang Allah haram. Allah cukup cemburu benda ni. Allah ni cukup cemburu. Dan Allah paling cemburu apabila melihat hamba dia yang dia bagi rezeki, yang dia bagi kesihatan, yang dia anugerahkan kebahagiaan, yang dia limpahkan keamanan, hamba dia yang dia bagi macam-macam ni tiba-tiba pergi buat benda yang dia kata haram, hidup buat juga. Allah cukup cemburu perbuatan. Cemburu ni jangan kita ingat kata mudah. Kita duk kata cemburu tak apa, kalau murka tu baru bahaya. Dah. Cemburu boleh membawa kepada berbunuh-bunuh. Manusia kalau cemburu, kalau dia cemburu bini dia pergi buat benda apa kata elok dan sebagainya, manusia ni kerana cemburu dia boleh bunuh orang. Ni cemburu. Allah Subhanahu wa ta'ala dia maha cemburu kepada manusia, lebih-lebih lagi bila manusia buat benda yang Allah haramkan. Allah cukup cemburu, maknanya Allah cukup benci kepada orang yang buat kerja macam ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, di dalam sebuah hadis yang panjang riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia annahu sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul inna salasatan min bani Israel abras wa aqra wa a'ma. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah cerita di depan sahabat tentang 3 orang yang hidup pada zaman Bani Israel. Hak seorang abras, penyakit sokok. Hak seorang aqra, penyakit botak. Hak seorang a'ma, penyakit buta. 3-3 hidup zaman Bani Israel. Aradallahu an yabtaliyahum, maka Allah Subhanahu wa ta'ala nak uji, nak test 3 orang ni. Allah nak test kawan yang sokok, kawan yang botak, kawan yang buta. Fa ba'atha ilaihim malakan, Allah hantar malaikat seorang pergi jumpa 3-3 ni. Fa atal abras,
Maka malaikat mai dekat kawan yang kena penyakit sopak. Malaikat kata, ayyu syai'in ahabbu ilaik. Malaikat kata dekat orang yang sakit sopak ni, apa satu benda yang kamu duk hajat sangat dalam hati kamu ni? Kalulah dapat benda ni, kamu sangat seronok. Apa benda yang kamu hajat sangat dalam masalah ni? Qala launun hasan wa jildun hasan. Hak kena penyakit sopak ni kata, aku ni tak ada apalah, melainkan yang aku hajat sangat ni launun hasan wa jildun hasan. Kalau Tuhan boleh bagi kat aku kulit yang baik dan juga warna kulit yang baik. Pasti dia sopak. Sudah tentulah orang yang ada penyakit sopak, dia mencita-citakan dan dia duk mengidam, kalaulah Tuhan bagi kat dia kulit elok, itulah yang dia nak, lain dia tak nak. Tuan, kita selalu hak jadi hajat kita ni benda hak tak ada ke kita. Hak tu jadi hajat kita. Kita sakit, hajat kita apa? Kita tak mau duit, kita nak sihat. Pasal hak tak ada kat kita sihat, kita sakit. Kita miskin, hajat kat kita apa? Duit. Pasal apa? Pasal kita tak ada duit. Orang yang dah menikah sampai 15 tahun tak ada anak, hajat dia apa? Nak anak. Kita doa kat Tuhan, ya Allah, kalau sekiranya tak boleh bagi kat aku 10 orang anak, bagi seorang pun cukup lah. Punya teringin nak anak seorang. Pasal dia tak ada anak. Maka hamba Allah ni, Bani Israel ini, dia ni kena penyakit sopak. Bila Allah hantar malaikat pergi tanya dia, sudah tentu hak dia nak ni ialah launun hasan wa jildun hasan. Dia nak kalau boleh dia dapat kulit hak elok dan warna kulit hak elok. Wa yadhhabu anni allazi qad qadira minnas. Dia kata, dan aku nak kalau boleh ni penyakit sopak ni yang menyebabkan orang lari pada aku ni, orang duk pandang aku ni jijik, penyakit ni bagi hilang pada aku. Hak ni aku nak. Tuan bayangkan kalau kita ada penyakit jenis macam-macam ni, pergi makan kenuri, pergi duduk satu hidang dengan orang, kawan tu pun lagu duk abang kata, saya kenuri 2-3 dah ni, makan banyak dah, minta maaf lah, tak apalah, sila-sila dia pakai minum air, dia balik. Kita duk makan satu talam dengan dia ni, kita ada penyakit ni, kita rasa macam mana? Kita percaya, kata dia tak mau makan pasal dia dah makan 3-4 kenuri. Kita percaya. Ya. Dalam hati kita ni rak, kata dia main. Dia ni tak mau makan pasal penyakit aku. Berasa aku mana? Maka hamba Allah yang kena penyakit sopak ni pun, dia kata minta bagi lega penyakit ni. Pasal apa? Penyakit ni menyebabkan orang jijik ke aku. Dia kata. Famasahahu fazahaba anhu qadar. Maka malaikat pun sapu badan dia, hilang daripada dia penyakit sopak. Kemudian malaikat tanya dekat dia, apa kamu mau selepas dah kamu dapat kulit hak elok ni? Fa ayyul mal ahabbu ilaik. Apa harta yang kamu mau setelah penyakit dah hilang? Dia kata al-ibil. Aku kalau boleh dapat unta, bagus. Aku nak bela unta. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala suruh malaikat bagi dekat dia naqatan usyara, bagi dekat dia unta tengah bunting. Dia ambil unta tu dengan kehendak Allah. Unta tu membiak penuh satu lembah. Malaikat pergi jumpa pula yang kedua, fa'atal aqra, maka pergi jumpa pula al-aqra, botak ni. Macam tu juga malaikat tanya dia, apa yang hang suka lah ni? Dia kata syi'run hasan, aku nak kalau boleh aku ada rambut. Entah orang jenis tak ada rambut ni. Allahu akbar. Makan ubat macam-macam, lagi makan lagi derah duk luruh. Pergi buat rambut palsu ni mana? Ada tempat di Tanjung ada, dia panggil Svensson Hair Center. Kawan ada seorang kepala tak ada rambut, dia pergi, dia hubung rambut, dia hubung rambut RM8,000. Hubung rambut RM8,000. Jumpa kita itu, oi, nampak gerugi pula dia ni. Baru jumpa 3 hari lepas, nampak lain macam. Hari ni tengok gerugi. Tumbuh cepat sangat, dia berubah apa dia kan. Sehari aja. Lepas sehari, tengok-tengok main balik asal balik. Ni pasal apa? Dia kata hari tu pergi sambung rambut, kena RM8,000. Dia kata punya teringin nak ada rambut.
Disambung rambut 8,000 kena. Dia kata bangkit pagi esok mandi nak sikat tak boleh. Dia lekat. Rambut sambung. Kita katakan dia sambung rambut ni haram. Haram. Perbuatan menyambung rambut tu haram. Sabit daripada nas hadis yang sahih. Sama dengan pakai wig, pakai rambut palsu buah atas kepala, haram. Haram. Dia kata duit saya 8,000 terbang. Bagi dia hilang 8,000 tu lagi besar daripada haram ni. Dia kata haram lah. Itu sepatutnya lah. Ni duit 8,000 terbang. Pergi buka balik. Dia kata nak sikat rambut tak boleh. Macam tu keadaan orang bila Allah bagi dekat dia kepala botak. Bila malaikat mai dekat Aqra' ni, dekat botak ni, dia kata apa? Sya'run hasan. Aku, dia kata lain tak mau. RM2 tak mau, apa pun tak mau. Dia kata kalau boleh bagi tumbuh rambut elok, yang tu cukup. Malaikat pun gabui kepala dia dengan tangan, dengan kehendak Allah naik rambut elok dan sebagainya. Malaikat tanya kat dia, hang mau apa? Dia kata aku mau lembu. Maka bagi dekat dia lembu yang sedang bunting, dengan kehendak Allah penuh satu lembah. Pergi jumpa yang ketiga pula Al-A'ma, hak buta ni. Tanya dia macam tu juga, nak apa? Dia kata aku nak mata aku boleh tengok balik. Hak ni saja yang aku nak, lain aku tak mau apa. Malaikat sapu dia dengan izin Allah, mata boleh tengok balik. Malaikat tanya dia, dia kata nak al-ghanam, dia nak kambing. Bagi dekat dia kambing hak tengah bunting, dengan kehendak Allah membiak penuh satu lembah. Habis satu pusingan. Pusingan kedua, setelah mereka ni dah jadi kaya raya, unta satu lembah, lembu satu lembah, kambing satu lembah, malaikat yang sama pi balik jumpa tiap-tiap seorang ni. Mula-mula pi jumpa balik Abras, jumpa balik sopak ni. Bila jumpa dia, malaikat terus kata dekat dia, aku orang susah. Malaikat pi dalam keadaan pakai baju koyak rabak. Malaikat kata aku orang susah, aku dalam musafir yang jauh, aku perlu orang tolong aku. Boleh tak boleh kamu orang yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kulit yang cantik, malaikat kata. Kamu satu orang yang telah diberikan Allah kulit yang cantik. Kamu satu orang yang telah pun diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta yang banyak. Kamu yang telah pun diangkat derajat oleh Allah. Daripada dulu dipandang jijik oleh manusia, sekarang dipandang mulia oleh semua manusia. Kerana rupa parah yang cantik, kerana harta benda yang banyak. Boleh tak boleh kamu bagi kat aku tolong sikit? Dia kata apa kat malaikat ni? Dia kata bila aku jadi jijik? Bila yang kata aku ni dipandang jijik oleh orang? Bila? Dia lupa dah. Dia dulu macam mana lupa dah. Maka akhirnya dia kata, aku tak akan tolong kamu. Pasal harta yang ada kat aku pun tak cukup untuk keperluan aku. Dia kata. Malaikat terus kata dekat dia, dengan nama Allah Tuhan yang bagi segala-gala benda hak ada kat hang lah ni, dengan nama Allah, Allah Subhanahu wa taala akan kembalikan hang kepada rupa asal. Jadi balik macam asal. Jumpa hak kedua pula Al-Aqra' botak ni, dia kata lagu tu juga, aku ni orang susah dalam musafir yang jauh, aku perlu pertolongan, dengan nama Allah Tuhan yang bagi rambut yang elok dekat hang, minta tolong. Dia pun jadi macam kawak molak tadi juga. Dia kata apa? Dia kata siapa kata aku pernah botak dah, aku daripada dulu rambut dulu ni, aku tak boleh tolong hang, pasal duit ni aku nak guna buat lain banyak lagi. Malaikat pun kata begitu kat dia, dengan nama Allah Tuhan yang bagi semua-semua benda ni ke hang, Allah akan ambil balik benda ni daripada hang, balik asal balik. Jumpa pula yang ketiga Al-A'ma, buta ni. Malaikat kata kat dia macam tu juga. Dia jawab balik, dia kata qad kuntu a'ma faraddallahu ilayya basari. Dia kata aku dulu buta, dia kata. Allah bagi balik penglihatan kepada aku. Fa khudh ma syi'ta. Dia kata hang mau apa ambil, dia kata. Wada' ma syi'ta, hak mana tak mau tinggal kat aku, dia kata. Fa wallahi la ajhaduka al-yawm bi syai'in akhadtahu lillahi azza wa jalla. Dia kata demi Allah aku tak akan susahkan kamu, kerana kamu dah memang susah. Demi Allah aku tidak akan tambah kesusahan kamu. Ambil apa yang kamu nak ambil, aku bagi kerana Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang bagi dekat aku apa yang aku adalah ni. Malaikat bila dengar macam tu, malaikat kata amsik malak. Malaikat kata harta yang ada dekat kamu kekal dekat kamu. Aku tak mau semua benda ni.
Sesungguhnya aku malaikat. Dia kata Allah hantar untuk nak uji kamu dan 2 orang saudara kamu. Dan kamu berjaya dengan ujian ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Cerita ni dengar macam cerita dongeng. Cerita ni dengar macam cerita dongeng. Bagi orang yang tak pernah duduk dalam kuliah agama, bagi orang yang sekali-sekali mai dengar, dia terlintahlah hati dia. Hadis sahih kan ni? Terlintas macam tu dalam hati dia. Tapi hadis yang kita baca ni hadis sahih, muttafaqun alaih. Sepakat ulama mengatakan ini hadis sahih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kesimpulannya ialah apa ada kat kita lah ni Tuhan bagi. Nikmatilah benda yang Tuhan bagi ini dengan penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan melipat gandakan lagi ketaatan kepada dia, dan jangan sekali-kali terlintas nak derhaka dia. Kesimpulan dia satu aja. Apa hak kita doa adalah ni adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Nikmatilah apa yang Tuhan bagi ni, kita nikmati benda ni dengan penuh rasa syukur. Kesyukuran ditunjukkan dalam bentuk melipat gandakan ketaatan kepada Allah, dan jangan sekali-kali teringat dalam hati nak derhaka Allah Subhanahu wa taala. Sebab Tuhan boleh bagi dan dia boleh ambil balik. Dan bila Allah ambil balik pemberian yang dia bagi dekat kita, kita jadi manusia yang sangat menyesal, tapi menyesal sudah tak bawa guna apa-apa. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua insya-Allah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 3. Muka surat 136. Muka surat 136. Kita masih lagi berada di dalam surah An-Nur. Surah An-Nur, dan malam ni kita masuk ayat 60. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wal qawa'idu minan nisa'i allati la yarjuna nikahan falaysa 'alayhinna junahun an yad'na thiyabahunna ghaira mutabarrijatin bizinah. Maksud dia, dan bermula segala yang duduk berhenti daripada haid dan beranak sebab tua. Yang ini daripada segala perempuan yang tiada harap mereka itu akan nikah lagi sebab sudah tua. Maka tiada atas mereka itu mengapa bahawa buka mereka itu akan kain mereka itu. Hal keadaan tiada menzahirkan perhiasan seperti marjan. Marjan, perhiasan rantai, batu permata dan sebagainya. Dan gelang tangan dan gelang kaki. Yang ini harus bagi orang perempuan yang sudah tua, yang sudah tidak datang haid dan sudah tidak beranak itu, buka muka dan 2 tapak tangan dengan tiada menghiasi diri. Ini ayat kita nak baca malam ni. Ayat yang kita nak baca malam ni, dia nak cerita ada sedikit kelonggaran kepada orang perempuan yang umur dah tua. Orang perempuan yang sudah putih haid, orang perempuan yang sudah tidak boleh beranak lagi, orang perempuan yang sudah duduk pada tahap umur yang dia tidak ada keinginan untuk nak menikah lagi. Bagi kes orang-orang perempuan yang sudah berada pada tahap yang macam ni, diberi sedikit kelonggaran dekat dia dari segi aurat. Kelonggaran tidak membawa maksud boleh buka aurat. Maksudnya boleh buka kawasan-kawasan yang bukan aurat. Boleh pakailah baju-baju kadar-kadar yang menasabah pada adat. Tak boleh buka aurat juga. Buka aurat tetap haram walaupun dia orang yang sudah tua. Walaupun dia satu orang yang sudah tidak kelihatan menarik. Tetapi masih tidak boleh buka aurat. Cuma diberi kelonggaran kepada dia, dia boleh longgar sikit daripada orang perempuan muda yang kena ketat. Orang perempuan muda dalam Islam ni sebenarnya ketat. Itu sebab kita tengok perbahasan tentang aurat orang perempuan di kalangan 4 mazhab. Kebanyakan mazhab kata orang perempuan ni kena tutup sampai muka sekali. Kena tutup sampai muka sekali, kena tutup. Kelonggaran hanya ada dalam mazhab Syafi'i saja. Kelonggaran tu dia kata boleh buka muka sekiranya
tidak dibimbangi berlaku fitnah. Mazhab lain ketat, mesti kena tutup semua. Kena pakai purdah. Ketat dia sampai macam tu. Kecuali apabila sampai peringkat umur yang dah tua ni, dilonggarkan, tak payah pakai purdah, boleh nampak muka dan tapak tangan. Ini ayat ni merujuk ke situ. Dengan kerana itulah kalau tuan-tuan buka perbahasan tentang aurat perempuan, dalam 4 mazhab ni, 3 mazhab lagi kata kena pakai purdah, wajib. Pasal apa? Pasal ayat ni. Ayat ni kata orang tua saja diberi kelonggaran untuk buka muka dan 2 tapak tangan. Cuma dalam mazhab Syafi'i sahaja, Imam Syafi'i dia looskan sikit benda ni. Dia kata orang perempuan boleh buka muka sekiranya tidak dibimbangi. Buka muka tu boleh bawa fitnah. Gitu. Firman Allah, wa an yasta'fifna khairul lahun, dan bahawa aifah, yakni memelihara diri dengan tutup mereka itu, yakni perempuan tua itu, lebih baik bagi mereka itu daripada buka. Walau macam mana pun dia kata kalau tutup lebih baik daripada buka. Orang perempuan tua pun dia ada manis-manis cara tua-tua lah. Kan? Tak boleh cakap. Orang muda tengok dia, orang muda kata lah orang tua kan. Dah sama-sama umur dengan dia, tengok karan ada lagi. Itu saya cakap, berapa banyak duk jadi dalam masyarakat kita ni. Kan? Orang lelaki-lelaki umur 75 kahwin dengan perempuan umur 70. Berlaku perkahwinan di umur tu masih berlaku lagi. Pasal apa berlaku? Kalau tujuan dia nak menikah untuk nak jaga dia, buat apa pergi menikah umur 70 tu? Baik pergi menikah Indonesia umur 23. Kalau nak menikah untuk jaga dia. Tapi dia bukan menikah untuk jaga dia. Dia menikah pasal dia nampak manis ada pada muka kau tu. Maknanya sama-sama umur dia, tengok ada karan lagi. Maka Islam kata apa? Dia kata wa an yasta'fifna khairul lahun. Walau macam mana pun, walaupun dia perempuan yang sudah tua, memelihara diri, yakni dengan tutup aurat itu tetap lebih baik daripada dia buka. So, bayangkan macam mana Islam dia begitu jaga tentang soal aurat ni. Tuan-tuan, di India, tuan-tuan, kerajaan India dia cukup cemburu dengan orang perempuan. Tuan-tuan pernah dengar ni dalam TV kita dalam sebulan 2 ni, panas cerita apa? Pelacur negara asing. Tengok water berita malam-malam. Immigration polis pergi buat serbuan di sarang-sarang maksiat. Hak kena tangkap ni daripada mana? China, Thailand, Vietnam, Kemboja, daripada negeri-negeri yang macam ni. Ada pernah dengar seorang pelacur daripada India kena tangkap? Tak ada. Ratu dunia, Miss Universe, India. Jangan kita duk kata mereka tak lawa. Miss Universe, Ratu dunia, berapa kali India pegang? Tapi pasal apa tak ada pelacur India di Malaysia? Pasal apa? Pasal polisi, pasal dasar kerajaan dia tak bagi orang perempuan dia keluar mai dengan tujuan nak kerja di mana-mana negara. Bukan di Malaysia saja, di mana-mana negara. Polisi dia sangat memelihara orang perempuan dia. Orang lelaki dia boleh mai, boleh kerja di mana-mana. Orang perempuan dia tak bagi mai. Dia sangat cemburu nak bagi orang perempuan dia keluar daripada negeri dia. Bahkan di sana tak ada kedai hak jenis hiburan ni, disco, night club, karaoke, tak ada. Kita duk tengok gambar Hindustan, duk tunjuk mereka ni bukan boleh lepas lagi menari. Salin baju 3 kali. Naik tangga ni, turun tangga ni, baju lain lah. Saat lagi seorang lompat angkat tangan kanan, belakang 20 orang pakai angkat tangan kanan. Punya duk gencok tak berhenti. Tuan-tuan pergi ke India, tak ada disco, night club, karaoke, tak ada di India. Cuma ada di Bombay saja. Lain daripada tu, Delhi ke, Madras ke apa, tak ada. Dia centralize benda-benda macam ni hanya di satu tempat saja. Di Bombay saja. Tempat lain lesen untuk ni tak dikeluarkan. Setidak-tidaknya baik untuk nak kontrol. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Akibat daripada tidak kontrol, jadi macam ada jadi. Tengok apa jadi dengan Amerika. Hancur negeri dia kerana tak kontrol benda-benda macam ni.
Duduk di Los Angeles, duduk di Las Vegas, tak tahu siang, tak tahu malam, cerah sedia. Kedai tak ada yang tutup. Naik kelab, karaoke, apa semua, disco semua tak pernah tutup. Siang malam puan ni duduk gencok-gencok, mati tengah gencok. Dan mana-mana tempat yang cuba nak tiru benda ni, dia menempah kemusnahan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Islam, benda ni dia cukup jaga. Dia tak mau bagi ada loophole. Dia tak mau buka satu lubang pun, yang lubang tu boleh menyebabkan kemusnahan kepada tamadun manusia. Islam tak buka lubang-lubang ni. Islam dia ada kaedah dia. Dia kata sadduz zara'i'. Sadduz zara'i' maksudnya tutup lubang-lubang yang boleh bawa kemusnahan. Begitu. Wallahu sami'un alim, dan Allah Ta'ala tu Tuhan. Ia amat dengar perkataan kamu. Lagi amat tahu barang yang di dalam hati kamu. Tuhan cukup tahu. Bukan kata perbuatan kita dia tahu, teringat dalam hati kita dia tahu. Apa yang kita teringat dalam hati kita ni, teringat nak sombong ke, teringat nak tunjuk besar ke, teringat nak juah ke, apa juga lintasan hati, Allah Subhanahu wa taala Tuhan Maha mengetahui. Dia kata, dan Allah Ta'ala Tuhan yang mendengar perkataan kamu dan amat tahu barang yang di dalam hati kamu. Firman Allah, laisa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raji harajun wala 'alal maridi harajun wala 'ala anfusikum an ta'kulu min buyutikum aw buyuti abaikum aw buyuti ummahatikum. Maksudnya, maka tiada atas orang buta itu mengapa, dan tiada atas orang pikiang itu mengapa, dan tiada atas orang sakit itu mengapa, dan tiada atas diri kamu bahawa kamu makan daripada segala rumah-rumah kamu, atau rumah bapa-bapa kamu, ataupun rumah ibu-ibu kamu. Tuan-tuan, ayat ni turun. Sebelum turun ayat ni, ada satu benda menjadi amalan di kalangan masyarakat Arab. Dalam tafsir dia cerita benda ni. Di kalangan masyarakat Arab jahiliah dulu, kalau ada orang cacat, apa juga kecacatan, ada orang cacat pergi makan, orang lain tak akan makan. Ini amalan dalam masyarakat jahiliah dulu. Macam kita baca mukadimah tadi, sakit penyakit sopak. Kalau orang penyakit sopak duk makan dan tu, tak ada siapa dah pergi makan di hidang. Sampai hari ini benda ni masih diamalkan di beberapa bahagian dunia. Tuan-tuan, di sempadan Iraq. Di sempadan Iraq tu ada sekumpulan manusia, dia panggil orang Kurdi. Kurdistan ni, orang-orang Kurdi ni. Kurdis ni, mereka ni orang Iraq tengok mereka ni kira cukup teruk punya manusia. Orang-orang Kurdi yang duduk di sempadan Iraq ni, dah berapa banyak dah dibunuh oleh Saddam Hussein. Yang kata Saddam ni pun. Tapi kita taklah dengan kerana ni kita suka Amerika serang dia. Tapi dia ni pun satu penyakit juga. Dia duk pergi bunuh orang-orang Kurdi yang duk ada di sempadan-sempadan negeri dia. Kerana dia melihat Kurdi ni sebagai golongan yang duduk kasta paling teruk. Orang Kurdi tak boleh sentuh gelas kaca. Kalau dia sentuh gelas kaca tu, mereka akan pecah bang gelas kaca tu. Kerana mereka anggap gelas kaca tu set. Pasal dah disentuh oleh orang Kurdi. Orang Kurdi hanya layak minum air dalam bekas yang dibuat daripada tanah liat. Sampai hari ni orang Kurdi dilayan sebegitu rupa di sana. Dulu, zaman Arab jahiliah dulu, benda ni memang ada. Orang cacat memang dipandang hina oleh masyarakat. Kalau dia ni cacat, tangan dia jadi lagu mana ke, kaki dia cacat apakah, mata dia jadi macam mana ke, kulit dia sakit apakah, kalau dia pergi duduk, tak ada siapa lah duduk makan dengan dia. Maka Allah Subhanahu wa taala waktu turun ayat ni, laisa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raji harajun wala 'alal maridi harajun wala 'ala anfusikum an ta'kulu min buyutikum au buyuti abaikum au buyuti ummahatikum. Turun ayat ni, Tuhan kata tak apa. Dia kata kalau dia buta, kalau sekiranya dia ni orang yang pengkak kaki, ataupun dia ni satu orang yang sakit apakah, orang yang macam ni kalau sekiranya dia makan sama dengan kamu, tak ada nak jadi apa.
penyakit dia tak akan berjangkit dekat kamu, apa pun tak akan menyebabkan kamu jadi hina dan sebagainya. Turun ayat ni kerana nak menjelaskan kepada manusia, tidak menjadi satu kesalahan kita pergi makan dengan orang-orang yang cacat macam ni. Tak menjadi satu kesalahan pergi makan dengan orang-orang yang ada kecacatan yang macam ni. Ayat ni turun mai, laisa 'alal a'ma harajun. Tak sepatutnya orang buta nak menyebabkan arai kamu nak pergi makan dengan dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, au buyuti ikhwanikum au buyuti akhawatikum au buyuti a'manikum au buyuti ammatikum au buyuti akhawalikum akhwalikum au buyuti khalatikum au ma malaktum mafatihahu au sadiqikum. Maksudnya ataupun rumah saudara-saudara laki-laki kamu, ataupun rumah saudara perempuan kamu, ataupun rumah pak penakan yakni saudara bapa kamu, ataupun rumah mak penakan yakni saudara kepada bapa kamu, ataupun rumah saudara laki-laki pada mak kamu, atau rumah saudara perempuan bagi ibu kamu, ataupun rumah yang kamu milik anak kunci simpanannya, ataupun rumah sahabat-sahabat kamu yang kasih yakni yang harus makan pada rumah-rumah yang tersebut. Dan jika tiada hadir tuan rumah itu sekalipun dengan syarat apabila ketahui redanya. Ayat Quran kata tak salah kita pergi makan di rumah adik-beradik. Itu maksudnya. Rumah mak menakan. Sama ada mak menakan belah mak ke, mak menakan belah ayah ke, pak menakan belah mak ke, pak menakan belah ayah ke, rumah adik-beradik kita, abang kita, kak kita, adik kita ke, ataupun rumah sahabat baik kita. Sahabat yang cukup baik dengan kita. Yang baiknya sampai ke peringkat kunci rumah dia bagi kat kita. Bila dia bagi kunci rumah dia kat kita, fahamlah bahawa dia redha kita masuk rumah dia dan dia redha kita pergi makan minum apa barang yang ada dalam rumah dia. Kalau berlaku keadaan macam ni, tidak salah kamu masuk dalam rumah mereka ni untuk pergi makan makanan dalam rumah mereka ni. Itu maksud dia. Kan? Maksudnya apa? Mak benarkan kenuri, tak panggil kita. Janganlah sampai tak pergi. Kata awak tak pergi, mak benarkan kenuri hari ni. Aku dia tak panggil dah. Tak timbul soal ni. Pasal apa? Pasal ayat Quran habang dah. Mak penakan, dia tak kok mana cerita pun kita pergi makan di rumah dia tu tidak jadi kesalahan. Dia panggil ke, dia tak panggil ke, dia mak penakan kita. Ukhuwah di antara kita dengan dia lebih kuat daripada panggil makan kenduri. Ataupun dia kata sahabat yang mafatih, kunci rumah dia bagi kat kita. Orang lah ni, pergi beli rumah tepi-tepi pantai di Tanjung. Gold Coast apalah nama macam-macam. Sebiji pun harga 300,000 ke atas. 400,000. Ni baru buat dekat Geni Drive. Dia kata, satu unit harga 3 juta. Allahu Akbar. Kita dengar terkejut. Satu Geni Drive, Tanjung tu, lah ni kawasan cukup hebat. Dia buat kondominium 1,5 tingkat. Daripada cerita baru ni, 1,5 tingkat kondominium harga 3 juta. Kawan ni nak pergi book, mereka kata habis dah orang beli. Astagfirullahaladzim. Kita dengar 300,000, kita mulut mucung dah. Mahal. 3 juta. Mereka beli habis dah. Dia pergi beli tu bukan dia nak duduk. Hujung minggu nak pergi duduk tengok ayam laut. Dia tak duduk rumah tu. Dia duduk rumah rata-rata ni. Rumah tu dia beli habuan ujung minggu. Pergi buka tingkap tu macam tengok ayam laut. Lepas tu mabuk laut. Lepas tu tidur. Balik. Ada orang macam tu pun ada dalam masyarakat kita ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia punya baik dengan kita, anak kunci rumah tu dia main bagi kat kita. Dia kata, hang kalau berasa jemu-jemu duduk di rumah, hang pergi. Rumah aku ambil nu tepi laut mana, Geni Drive mana nu, ambil. Pergilah duduk, apa nak bawa anak pinak, pergilah. Dia kata, aku bagi kat hang kunci satu. Tapi kalau hang nak pergi, telefon aku dulu. Kok rumah aku ada sana sama. Rumah tu bukan rumah dia duduk. Dia pun pergi kadang-kadang. Dia bagi kat kawan baik dia satu kunci. Hang pun boleh pergi bila-bila masa. Kalau sampai macam tu punya baik, ayat Quran kata apa? Sudah faham bahawa redanya ada di situ. Kita pergi masuk rumah dia, makan minum apa barang yang ada dalam rumah dia, sudah tidak jadi satu kesalahan. Kerana keredaan sudah ada daripada awal.
Firman Allah, laisa alaikum junahun an ta'kulu jami'an aw ashtatan. Dan tiada atas kamu itu mengapa bahawa kamu makan berhimpun-himpun, 2-3 orang, ataupun makan bercerai-cerai, seorang-seorang dan sebagainya. Semuanya tu harus berlaku. Ayat ni juga kalau buka dalam tafsir Ibnu Katsir, dia kata turun sebab dalam masyarakat Arab jahiliah dulu, mereka menganggap makan seorang ni satu yang mengaibkan. Nak makan mesti 2 atau lebih baru boleh makan. Itu adat dalam masyarakat Arab jahiliah. Itu adat. Kalau nak makan mesti 2 orang atau lebih. Kalau seorang makan juga mengaibkan. Sehingga berlaku di kalangan mereka ni, orang Arab jahiliah ni tak makan, berlapak sampai membawa mudarat pada diri. Semata-mata kerana nak cari kawan main makan tak ada. Dia sanggup tahap diri dia sampai nak boleh dapat kawan untuk makan dengan dia. Sampai macam ni berlaku dalam masyarakat semata-mata kerana pegang kepada adat jahiliah. Maka Allah Subhanahu wa taala waktu turun ayat ni, laisa alaikum junahun an ta'kulu jami'an aw ashtatan. Quran kata tak jadi masalah kamu nak makan ramai-ramai ke, kamu nak makan seorang-seorang ke. Islam tidak melarang perbuatan itu. Begitu. Firman Allah, فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ. Dan apabila kamu masuk ke rumah-rumah, maka salam oleh kamu atas diri kamu sendiri. Yang ni jika tiada orang dengan kata Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Maksud dia selamat atas kami dan atas segala hamba Allah yang salih-salih. Kita masuk rumah, Quran bagi satu adab. Kita masuklah rumah, kita tahu rumah tu tak ada siapa, kita masuk seorang. Kalau kita masuk rumah yang tak ada siapa, kita bagi salam atas diri sendiri. Assalamu alaina. Selamat ke atas kami. Jadi tak ada siapa lah rumah tu, maka kita bagi salam ke diri sendiri. Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Selamat ke atas kami dan ke atas hamba-hamba Allah yang salih-salih. Islam suruh macam tu. Tambahlah pula kalau ada orang dalam rumah, lagilah pula kena bagi salam. Dia masuk pergi tak bagi salam, semacamnya cucuk pinggang aku tu je nak pergi kontu terkejut. Ini adat apa aku tak tahu. Tak ada orang pun dia suruh bagi salam. Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Dia kata maka bahawa malaikat jawab atas kamu itu. Dan jika ada orang, maka salam atas mereka itu dengan kata Assalamu alaikum. Kita masuk rumah tak ada orang, kita kata Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Malaikat ada dalam rumah tu, malaikat jawab salam. Apatah lagi kalau ada orang, kita bagi Assalamu alaikum, orang tu kena jawab salam kita. Tuan boleh bayang tak Quran ni, daripada benda besar sampai benda macam-macam ni dia sebut. Benda-benda macam ni, benda masuk rumah nak kena bagi salam, ada orang tak ada orang pun suruh bagi salam dan sebagainya. Kalau tak ada orang, tahkah ada malaikat dalam rumah tu, suruh juga kita bagi salam. Benda macam ni Quran sebut, suruh kita pastikan kita buat benda-benda ni. Firman Allah, tahiyatan min indillahi mubarakatan tayyibah. Tahiyah yakni pendahuluan daripada Allah Subhanahu wa taala. Salam tu adalah tahiyah, adalah satu pendahuluan daripada Allah yang memberi berkat. Lagi yang maneh pada pendengaran, diberi pahala atasnya. Itu dia. Bagi salam ni Assalamu alaikum tu, bagi salam tu satu pendahuluan daripada Allah yang dengan bagi salam dijanjikan keberkatan pada kita. Satu. Bahkan dia kata bagi salam ni maneh, dengar maneh. Maneh orang jumpa kita Assalamualaikum. Maneh. Terasa ukhuwah Islamiah tu, terasa persaudaraan Islam tu, rasa. Bahkan dapat pahala bila duk bagi salam ni. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat la'allakum ta'qilun. Seperti yang demikian itulah menyata Allah bagi kamu itu akan segala ayat hukum agama. Demikianlah hukum agama ni bukan hukum hudud saja. Sampai bagi salam pun termasuk di dalam hukum agama. Begitu. Mudah-mudahan kamu faham sekalian akan hukumnya dengan akal kamu. Innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulih. Hanya bermula segala orang mukmin yang sebenar-benar beriman itu ialah mereka yang beriman, yakni yang percaya dengan Allah itu Tuhan dia, percaya Nabi Muhammad itu pesuruhnya,
dengan ikut segala suruh dan segala tegahnya. Quran kata betul-betul beriman ialah orang yang percaya Allah dan Rasul, ikut apa yang Allah dan Rasul kata. Ni orang betul-betul beriman. Firman Allah, wa idza kanu ma'ahu ala amrin jami' lam yadhhabu hatta yasta'dhinu. Dan lagi apabila ada mereka itu sertanya, yakni serta Nabi atas kerja yang berhimpun, seperti khutbah jemaah, seperti berhimpun hari raya, ataupun seperti berhimpun kerana nak pergi perang, nescaya tiada pergi mereka itu dari tempat perhimpunan itu sehingga minta izin mereka itu akan Nabi. Demikianlah mana-mana perhimpunan serta raja misalnya tidak boleh keluar melainkan dengan izin. Dia kata tu dia adab, yang ni adab. Duk sama dengan Nabi, nak masuk pun kena minta izin, nak keluar pun kena minta izin. Ayat ni turun pasal apa? Pasal terdapat sebahagian daripada sahabat Nabi dalam surah Al-Jumu'ah apa yang sebut watarafuka qa'ima tu. Duk dengar khutbah, Nabi duk baca khutbah hari jemaat, Nabi duk bagi khutbah gedegang, ada siapa akan main buka satu meja menjual di luar tu, pakat bangkit turun pergi. Ni yang kata sebahagian daripada sahabat Nabi. Tapi turun ayat Quran, watarafuka qa'ima, depa tinggal kamu qa'ima, duk berdiri seorang-seorang baca khutbah, cerah masjid, pakat turun pergi tengok orang menjaga. Ini perbuatan tidak beradab. Maka Allah Subhanahu wa taala waktu turun ayat ni, wa idza kanu ma'ahu ala amrin jami', dan apabila kamu ada sama dengan Nabi atas urusan yang jami', ramai-ramai, duk dalam khutbah Jumaat misalnya, duk berhimpun pada hari raya misalnya, atau macam-macam, kamu duduk dalam satu perhimpunan sama dengan Nabi, lam yazhabu hatta yasta'zinuhu, hampa tak boleh pergi ke mana-mana melainkan setelah minta izin kepada Nabi baru boleh pergi. Maka dalam tafsir dia jelaskan, pada zaman Nabi SAW, sahabat-sahabat yang duk dengar khutbah Nabi SAW ni, kalau dia tak boleh tahan kerana nak bangkit pergi pancung, nak buang air ke apa-apa, dia kena angkat tangan. Dia kena angkat tangan. Nabi tengok, Nabi angguk, dia boleh pergi. Pasal apa? Dalam tafsir Ibnu Katsir kata kerana dalam khutbah menghilangkan pahala Jumaat pada hari itu. Faqad laghaut. Yang apa setengah masjid tu bila dia kata iza qulta li sahibika ansit, apabila kamu kata dekat kawan kamu ansit, diam. Wal imamu yakhutub, sedangkan ketika itu imam sedang berkhutbah. Kan faqad laghaut, sesungguhnya laghalah Jumaat kamu itu. Kan setengah masjid tu bila terjemah klasik sangat dia orang tak faham. Idza qulta li sahibika ansit, lagu pula. Tak payah lagu, itu hadis bukan ayat Quran. Baca bagi orang faham. Ini qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa dia? Idza qulta li sahibika ansit, terjemah elok-elok dengan terjemahan yang orang faham. Apabila berkata kamu kepada tolan-tolan kamu, ada lagi duk pakai tolan-tolan di masjid dia, apa? Ubahlah bagi sesuai dengan orang yang duk dengar ni. Tolan itu bahasa lama. Apa pula dia kata dekat tolan-tolan mana pula? Kalau kamu kata dekat kawan kamu ansit, diam, sedangkan imam tengah duk khutbah masa tu, kamu kata diam ni, faqad lagha jemaah kamu. Baru dia faham, baru dia tahu kata tak boleh buat benda tu. Maka kalau berlaku ni, telah pun berlaku pada zaman Nabi SAW, Nabi tengah khutbah, sahabat ni nak bagi atas urusan-urusan yang tertentu, nak pergi pancung, nak buang air dan sebagainya, dia kena angkat tangan. Bila angkat tangan, Nabi tengok, Nabi fahamlah, dia boleh keluar. Ni angkat tangan, khatib tanya pula, awak nak tanya kan? Awak suruh habis sebab Jumaat pula. Angkat tangan tu makna dia nak pergi lah, tamat jalan. Dalam tafsir Ibnu Katsir dia buat mai benda ni nak menjelaskan kepada kita adab
ketika duduk di dalam majlis berhimpun ramai-ramai. Diperlebarkan pula dalam tafsir Nurul Ihsan ni, dia kata bukan sahaja kepada Nabi, demikianlah mana-mana perhimpunan walau serta raja sekalipun, maka tiada boleh keluar. Itu adab. Kita duduk dalam majlis orang ramai apa semua gitu, ini kita ada bangkit, tak keluar, tak masuk, besiang ke dia ni. Keluar masuk tak berhenti. Jadi tak ganggu majlis. Maka dia beritahu macam tu. Maka tidak boleh keluar melainkan dengan izin. Macam kita jadi cikgu, duduk mengajak budak dalam kelas lah. Sopak lah budak nak pergi pancong ke apa. Dia kata bangkit keluar ke pintu belakang. Dia kata nak siapa ni? Dia kena main kat kita tu. Please teacher, may I go out? I want to pass water. Dia kata, kita kata okey. Dia keluar. Minta izin nak keluar daripada kelas. Firman Allah, innal ladhina yasta'dhinunaka ulaika alladhina yu'minuna billahi wa rasulih. Bahwasanya segala mereka yang minta izin, mereka itu akan dikau. Mereka itulah yang beriman dengan Allah dan Rasulnya. Ni. Orang yang tahu hormat Nabi, apa-apa hal minta izin dekat Nabi, itu sebenar-benar orang yang beriman kepada Allah dan Rasul. Quran kata begitu. Dia hormat kepada Allah dan Rasul. Dengan kerana tu dia nak bangkit keluar, dia minta izin dulu dekat Nabi, ya Rasulullah, izinkan saya nak kena. Itu orang yang sebenar-benar beriman. Fa iza sta'zanuka li ba'di sya'nihim fa'adhan liman syi'ta minhum. Maka apabila minta izin mereka itu akan dikau, yakni akan Muhammad bagi setengah kerja mereka itu, maka hendaklah engkau izin bagi mereka yang engkau suka daripada mereka itu pada berpaling pada kerjaan mereka itu. Dan Allah pesan pula dekat Nabi, kalau orang minta izin nak keluar tu, bagi dia keluar. Pasal apa? Dia tak akan minta izin kalau dia tidak ada hal. Kalau kita kembangkan benda ni dalam keadaan kita duduk lah ni, kita jadi ketua jabatan. Kita jadi ketua jabatan di tempat kerja. Orang bawah tangan kita main minta izin. Jadi, cikgu minta maaf, main jumpa guru besar. Cikgu minta maaf, saya nak kena minta balik awal sikit. Pasal apa ni, nak pergi sambut orang tua saya balik Mekah. Bagi pergi lah. Takkan setahun sampai 3 kali dia nak minta izin pergi sambut orang tua dia balik Mekah. Orang tua dia pergi Mekah sekali tu aja. Cikgu saya minta izin, orang tua saya balik Mekah. Dia sampai pukul 11, saya nak minta balik awal sikit hari ni. Kita kata Masya Allah, silakan, terima salam kat dia. Allahu Akbar. Cikgu ni pun dia kata bagus, guru usah pun. Lepas ni guru usah telefon, dia kata ni, cikgu hari Ahad ni boleh main tak tolong sikit, kita nak buat apa di sekolah. Pukul 8 dia sampai lah. Pasal apa? Pasal dia tahu ni satu ketua jabatan yang faham masalah dia. Ni anak kena lelah, kena penat menyawa, maaf punya teruk, dia pergi jumpa ketua jabatan dia, encik saya minta nak balik awal sikit, anak saya hari ni tak sihat. Dia kata dah tahu tak sihat, main kerja apa, dia maki pula kau ni. Tak pergi balik, dia maki pula kau ni. Kau ni kata tak apa. Tak apa. Dia kata tak apa tu kaut. Dia kata tak apa. Tak apa ni, kita takut pasal dia tak abang apa dia nak buat kat kita. Dia kata tak apa. Siapa tuan-tuan? Siapa dia? Yang dia dalam keadaan ada masalah, berhajat, nak minta belah kesian orang, nak minta tolong orang, tentu orang pergi buat kat dia macam tu. Siapa yang tak ada tegurih dalam hati bila kena macam tu? Dia kata tak apa. Habis-habis sangat dia kata ada ubi ada batas. Tu pun dia berhenti tentu pun susah juga. Ada hari-hari apa kita tak tahu. Dia nak balas apa kita tak tahu. Dia kata hari ni hang jadi ketua jabatan, nak pergi ke mana? Aku pun makin tua, esok aku jadi ketua jabatan, nak hang kerja kat aku pula. Aku tahu lah, nama hang aku tulis dalam diri lah. Mai satu orang kerja esok, bin hang aja nanti tahu lah kata. Ada tuan-tuan orang hak jenis lagu ni? Ada, jangan buat pasal. Dia kata aku kok mana pun, dia kata aku sebelum aku keluar daripada tempat ni, aku nak penampang dia ni sekali. Dia kata. Ada tuan-tuan. Soal lepas dia tampak dia kena pergi balai apa semua tu soal lain. Soal kita dah kenal dah sebiji ni. Biji mata berkaduk tengok ni apa cerita. Benda ni tidak jadi kalau sekiranya kita tak mulakan. Nampak tak? Islam dia tak mau buka benda-benda ni. Buka kepada kemusnahan. Dia tak mau. Kalau kita pada awal kita satu orang yang bertimbang rasa, orang akan bertimbang rasa 10 kali timbang rasa kat kita. Tapi kalau kita tunjuk kita satu orang yang macam tu punya zalim, buat nyayang orang dan sebagainya,
Orang 10 kali simpan dendam dekat kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Islam ajang kita buat jadi elok, jadi manusia yang elok. Islam tidak ajang kita jadi manusia yang suka buat zalim, buat naya, sadis dan sebagainya. Islam tak ajang lagu tu, dan Islam tak mau di kalangan kita ada orang yang jadi pendendam, nak dendam orang, nak balas balik dan sebagainya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, firman Allah, wastaghfir lahumullah, dan minta ampunlah olehmu wahai Muhammad bagi mereka itu akan Allah Ta'ala daripada taksir mereka itu, yakni pada melebih kerja dunia daripada agama. Duk dalam majlis Nabi, Nabi tengah duk bagi kuliah dan sebagainya, dia nak kena balik awal. Balik awal tu kerana urusan dunia. Tapi baik dia ni, dia minta izin dekat Nabi dulu. Dia minta, ya Rasulullah, saya nak kena balik awal sikit sebab ada hal di rumah. Dia nak balik itu atas urusan dunia. Dia duduk di sini ni urusan akhirat. Dia nak melebihkan dunia atas urusan akhirat dia. Dia nak balik itu, Allah kata dekat Nabi Muhammad, bagi dia balik. Tapi kamu minta ampun kepada Allah. Mudah-mudahan Allah ampun dia kerana dia melebihkan urusan dunia daripada akhirat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, innallaha ghafurur rahim, kerana bahawasanya Allah Ta'ala itu Tuhan yang amat mengampun lagi amat rahim dengan mereka itu. Tuhan ni maha pengampun, penyayang kepada semua hamba dia. Tuhan ni maha pengampun. Kita dah baca hadis bagaimana Nabi SAW bagi tahu kat kita, Allah Subhanahu Wa Ta'ala buka tangan, buka tangan nak menerima taubat orang-orang yang berdosa pada waktu siang. Allah tunggu minta taubat pada waktu malam. Dan macam itulah Allah tunggu pada waktu siang kepada orang-orang yang berdosa pada waktu malam. Kita buat dosa siang, malam minta ampun dekat Tuhan banyak-banyak. Tuhan duk tunggu kita minta ampun kat dia. Kita buat dosa waktu malam, siang-siang bertaubat minta ampun kepada Allah. Allah duk tunggu nak bagi keampunan dekat kita. Demikian sifat rahim yang ada kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Firman Allah, la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a'id ba'dikum ba'da. Jangan kamu jadikan seruan Rasul di antara kamu itu seperti seruan setengah kamu akan setengah. Dengan kata kamu, ya Muhammad, tetapi hendaklah kamu kata, ya Nabi Allah, ataupun ya Rasulullah, dengan lemah lembut dan menghina diri, dan dengan perlahan suara, dengan kelakuan ta'zim dan hormat kepada Nabi SAW. Adab. Dengan Nabi, pergi depan tak boleh kata, ya Muhammad. Tak boleh macam tu. Itu tidak beradab. Jumpa Nabi, ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Dan pergi Madinah, tengok orang bila ziarah makam Rasul. Bila sampai di depan makam Rasulullah, masing-masing dia sebut apa? Ya Rasulullah, ya Habib Allah, ya Nabi Allah. Dia sebut tu. Dia tak reti nak kata apa dalam bahasa Arab lain pun, dia sebut yang tu. Sebutan itu sudah menunjukkan kita ni ta'zim Nabi. Kita membesarkan Nabi SAW. Cara kita sebut tu orang tahu kita hormat tak hormat kepada orang yang kita sebut. Kita jumpa ustaz, kita jumpa tu imam, kita panggil hui, orang tahu kita hormat ke tak? Hui, singgah lu. Alamak, ingat siapa? Tengok dia panggil tu imam. Kata apa ni? Sungguhlah hang kawan baik dengan dia. Tapi dia imam, kita kena hormat dia. Dia cikgu kita, dia guru kita dulu. Kita jumpa dia takkan nak panggil nama dia. Kita panggil dia cikgu. Panggil cikgu tu hormat. Panggil ustaz, hormat. Sedangkan kita boleh panggil nama dia. Tapi tak, kita pilih untuk panggil gelaran dia yang membawa hormat. Yang membawa makna kita hormat kepada dia. Kalau dengan sama-sama kita pun kita kena panggil title-title dia ni. Kita kena panggil. Pasal apa? Pasal itu tanda hormat dekat dia. Ini kepulak dengan Nabi SAW. Tak boleh pergi depan Nabi terus panggil ya Muhammad. Panggil oi Muhammad. Tak boleh macam tu. Itu tidak hormat. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala turun dalam ayat ni nak ajak kita ni supaya kita reti hormat orang yang kita patut hormat. Begitu. Firman Allah, qad ya'lamu Allahu alladhina yatasallaluna minkum liwaza. Sungguh telah ketahui Allah akan segala mereka yang menyelit-nyelit daripada kamu itu.
Yang ni yang keluar dengan tiada minta izin tu dia. Hak mana hak jenis duk celah-celah ni Tuhan tahu. Dia kata alamak, Tuhan tahu. Dua apa ni 9 suku ada dia main lambat, dia buat nak habis lambat. Tu macamnya selit balik ke belakang. Tuhan tahu. Penyelit-penyelit ini Tuhan tahu. Macam tu pula Allah beritahu dekat kita dalam Quran. Tuan-tuan tengok berapa punya detail ayat Quran. Dia beritahu kat kita adab. Kita nak masuk dalam satu majlis, bagi salam. Assalamualaikum. Kita nak keluar daripada majlis, kena minta izin, bagi salam. Itu adab dia. Dan orang yang diminta izin pula, kena bagi izin untuk dia keluar. Sudahlah bagi izin dia keluar, minta pula dekat Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa dia. Kalau sekiranya dia keluar ni kerana nak membesarkan urusan dunia daripada urusan agama. Macam tu punya adab duk beritahu. Dia mai pula satu ayat. Qad ya'lamullahu alladhina yatasallaluna minkum liwada. Sesungguhnya dia kata Allah Subhanahu wa taala tahu orang-orang yatasallaluna, orang-orang yang jenis duk menyelit, cabut lari daripada majlis-majlis agama ni, Allah tahu depa ni. Falyahzaril ladina yukhalifuna an amrih an nusibahum fitnah au yusibahum azabun alim. Maka hendaklah takut oleh segala mereka yang menyalahi daripada suruhan Allah itu, bahawa kena akan mereka itu fitnah, yakni bala di dunia, ataupun kena atas mereka itu azab yang sangat pedih di hari akhirat. Tuhan kata jaga baik-baik. Orang hak jenis duk buat kerja melanggar adab yang sudah ditunjuk oleh hukum agama, jaga baik-baik. Azab duk nanti depa. Kita anggap benda ni kecil aja. Apa sangat? Kita dah tak larat duk kaki lenguh balik. Aku main ni pun mujur. Dia kata takkan aku balik nak jadi salah. Dia berhujah macam tu pula. Dia tahu banyak orang tak gaduh nak main. Dalam banyak-banyak orang tak main, aku main. Aku main ni kira okey dah lah. Takkan balik nak jadi satu salah, nak kena masuk neraka je. Baik tu tak main langsung, dia kata. Jadi faham macam tu pula. Dia bukan masalah tu. Masalahnya kita menyalahi adab. Itu masalah dia. Masalah dia, Islam kata, dalam Quran ni dia kata, kalau nak balik minta izin. Kalau nak balik minta izin. Bangkit di belakang tu, tengok kat tangan dia tu. Fahamlah tu. Kat tangan tu dia nak minta diri lah. Sanggup sudah lah. Balik. Itu adab. Berbanding dengan orang yang sengaja, dia tahu ini adab, dia saja tak mau ikut adab yang agama tunjuk. Dia saja tak mau ikut. Maka orang yang macam ni, kalau sekiranya dia buat tu dengan niat nak melanggar adab yang Allah tunjuk, maka tersedia bagi dia azab yang pedih. Begitu. Ini adab, tuan-tuan. Ala inna lillahi ma fis samawati wal ard. Ketahuilah olehmu bahawasanya bagi Allah Ta'ala itu barang yang di dalam 7 langit dan bumi, milik kejadian hamba. Dia kata ketahuilah semua ada ni hak Tuhan punya. Kita kena ingat semua. Bukan negara Iraq saja, bahkan Amerika ke, Britain ke, Australia ke, apakah yang sekutu dengan dia, semua hak Tuhan punya. Kalau sudah ditakdirkan Tuhan nak jadi perang, jadi ya. Siapa buat apa? Kalau sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala sejak di Lauh Mahfuz sudah tertulis tidak akan berlaku perang, tak jadi. Tak jadi. Jadi tak jadi ini bukan kerana ikhtiar manusia mana-mana dah, tetapi kerana itu ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Cuma manusia disuruh berikhtiar supaya tak jadi. Tapi jadi tak jadi Tuhan punya segala. Ini kadang orang dia tak faham, dia kata macam mana pening aku tak ada pening apa. Apa pun dalam dunia ni, apa pun nak jadi tak jadi, nak apa pun Tuhan dah tentukan. Kita manusia, kita tak tahu apa yang Tuhan tentukan. Maka kita dituntut berusaha ke arah kebaikan. Walaupun kita ada usaha ke arah kebaikan, tapi kalau Tuhan dah tentukan benda tu nak jadi, dia akan jadi. Macamlah Malaysia cuba nak jadi ketua, nak bagi tahu kepada negara-negara lain. Sambil-sambil mesyuarat NAM ni, sambil-sambil itu kita nak buat satu side meeting. Satu meeting lagi nak panggil kebetulan yang jadi anggota NAM ni, kebetulan sebahagian besar adalah anggota OIC.
Organization of Islamic Countries, satu organisasi negara-negara Islam dunia. Sebahagian besar daripada anggota OIC dia ada dalam NAM. Mai-mai dah nak meeting ni memang dah nak jadi dah. Selain daripada nak bincang tentang negara berkecuali punya cerita, kita cadangkan nak buat lagi satu meeting. Nak panggil ni OIC ni saja, mai duk pula satu meeting, kita buat satu resolusi, buat satu persetujuan secara bersama bahawa kita sangat menentang usaha Amerika nak serang Iran. Siapa yang tak setuju? Qatar tak setuju. Allahu Akbar, sakit kepala fikir. Kalau Perancis tak setuju, tak apa bila. Dia tak duduk dalam OIC, tapi kita nak buat, dia pergi habang kata dia tak setuju hampa pergi duduk buat side meeting ni. Tak apa, boleh fikir. Qatar tak setuju. Dan kebetulan pula Qatar adalah pengurusi untuk OIC buat masa ni. Pengurusi tak setuju. Kita nak bercakap pasal apa? Kita nak marah ni, apa Qatar ni pergi buat macam ni apa? Kita di sini pun sama-sama orang Islam pun tak sepakat. Sama je. Dia sembang dengan Cikgu Gani kita bulan lepas, dia bagi satu cerita kat saya. Saya ingat dia tak cerita lagi kat orang Tikam Batu, saya tolong cerita. Bulan lepas Cikgu Gani kata kadang-kadang orang Melayu ni sama macam cerita 3 budak hitam. Dia kata 3 budak hitam berjalan-jalan tepi laut. Dia berjumpa satu botol. Dia buka botol tu, keluar jin sekong. Jin tu terus kata dekat budak hitam 3 ni, dia kata aku dah lama dah duduk terkurung dalam botol ni, nasib baik hampa buka, hari ni aku bebas. Oleh kerana hampa dah tolong buka botol ni dan aku dah bebas, minta apa-apa aku akan bagi kat hampa. Cerita ni bukan hadis lah, tapi cerita untuk ambil pengajaran. Mula dia kata apa? Sesuai dengan dia kulit gelap sikit, dia kata dekat jin ni, dia kata aku nak minta satu, bagi aku jadi putih. Macam manakah Zuk minta jadi putih? Jin tanya hang nombor 2 pula, hang nak minta apa pula? Dia kata aku pun nak minta lebih putih daripada dia ni. Dia kata, dia mula dah panggil orang nak ting kawan. Aku nak lebih putih daripada dia ni. Jin ni pun Zuk kata putih juga seorang lagi. Nombor 3 pula, nak minta apa? Dia kata aku nak putih daripada dua-dua ni. Jin kata tak boleh lah. Yang boleh putih dengan lebih putih. Lagi putih tak ada lah. Minta hal lain. Hal lain tak mau, dia nak yang tu. Fikir main. Dia kata lah macam ni, aku minta bagi jadi hitam balik dua-dua orang ni. Dia kata. Dia sakit hati pasal mereka ni dah lebih daripada dia dari segi putih ni. Dia sakit hati. Dia kata okey, oleh kerana dia ada satu wish, satu lagi benda boleh minta, bagi hitam balik dua-dua ni. Jin kata yang tu senang, nak bagi balik, bagi hitam balik 3-3. Siapa pun tak ada untung apa, semua rugi belakang. Kita kadang-kadang macam ni ya. Kita tengok satu orang berjaya, sakit hati. Tak ada pasal apa. Bukan kawan tu buat apa kat kita. Bukan kawan. Tak ada apa. Saja sakit hati. Macam-macam kita buat. Kita cerita. Kita fitnah. Kita buat macam-macam. Nak bagi dia lingkup bang. Lingkup. Macam yang kita mau. Dia memang lingkup sungguh. Dia lingkup. Kita jadi apa? Kita macam kita juga. Lingkup satu orang yang nak berjaya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Saya dengar cerita ni balik. Betul. Berlaku benda-benda macam ni. Sewaktu TV duk tunjuk di Jepun, orang Jepun yang bukan Islam tunjuk perasaan bakit belarak ke atas jalan, bantah tindakan Amerika nak serang negara Islam ni. Sewaktu tunjuk di Britain, walaupun Perdana Menteri dia sokong serangan, rakyat tak mau. Tunjuk merata dunia orang bukan Islam bantah serangan ni. Qatar tak setuju nak bincang untuk nak tahan Amerika serang. Apa kita nak fikir? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tapi tak tahu lagi lah, tak jadi lagi. Apapun Malaysia kata nak buat juga. Kata tak setuju, biar dia tak setuju seorang dia hidup pakai minyak atar seorang dia. Kita mesyuarat juga. Nak ambil kira kerana dia satu ni, rosak habis semua. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini benda, bila kita baca tafsir, kita kena kait benda-benda macam ni.
Betapa ayat Quran ni nak membawa kita kepada satu, bukan sahaja berjaya dunia, bahkan lebih besar daripada tu, Quran nak bawa kita kepada dapat keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Firman Allah, ala inna lillahi ma fis samawati wal ard. Ketahuilah olehmu bahawa bagi Allah, hak Allah semua yang ada dalam 7 lapis langit dan juga bumi, milik kejadian hamba, semua hak Tuhan punya. Qad ya'lamu ma antum alaih. Sungguh ketahui Allah barang yang ada kelakuan kamu atasnya, iaitu daripada iman dan munafik. Tuhan tahu kita-kita ni semua, siapa betul-betul beriman, siapa sebenar-benar munafik, Tuhan kenal. Begitu. Wa yauma yurja'una ilaih. Dan ketahui Allah hari dikembali mereka itu kepadanya, iaitu hari mati ataupun hari kiamat. Kita tak tahu. Tentu kita tak tahu kita nak mati bila, kita tak tahu kita nak mati di mana, tak tahu. Bila nak mati pun tak tahu, nak mati di mana pun tak tahu. Kita duk ingat kita dah buat rumah, dah apa semua di Tikam Batu ni, kita ingat nak mati di Tikam Batu. Tak tahu tuan-tuan. Tak ke satu hari tak ingat nak pergi umrah, pergi mati di Jabal Rahmah. Tak tahu. Apa nak jadi tak tahu. Kita duk ingat kita tang ni dah apa pun, kita kira sini lah. Abang dah kubung aku esok ambil penyuruh mana apa pesan dah di masjid ni. Abang semua elok dah. Dah macam mana ke satu hari orang buat rombongan. Pergi ke hadnya, pergi mati di hadnya pun boleh. Bukan kata mati tak elok, tapi pergi mati di hadnya. Tak tahu. Bila nak mati tak tahu, nak mati di bumi mana tak tahu. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah qad ya'lamu ma antum alaihi wa yawma yurja'una ilaih. Tuhan dia tahu bukan sahaja orang beriman dengan orang munafik, bahkan Tuhan tahu hari bila kamu akan kembali kepada dia. Tuhan tahu. Kita nak mati bila ni Tuhan tahu. Bukan tahu kita saja. Satu dunia yang manusia Tuhan tahu. Tiap-tiap seorang nak mati bila, nak mati di mana. Tuhan tahu. Firman Allah, fayunabbi'uhum bima amilu. Maka mengkhabar Allah akan mereka itu dengan barang yang mereka itu kerja daripada kebajikan dan kejahatan. Bila mati, Tuhan akan beritahu kat kita apa hak kita buat selama ni di atas dunia. Tuhan dia cerita balik. Tuhan cerita balik satu-satu. Tuhan akan cerita balik, hang ni apa, hang buat apa, pasal apa, macam mana, semua Tuhan akan cerita balik. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah Ta'ala itu Tuhan dengan tiap-tiap sesuatu amat mengetahui. Tuhan maha mengetahui. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Wallahualam. Lepas ni kita masuk surah Al-Furqan Makkiyah. Kita tengok lepas ni surah Al-Furqan yang diturunkan di Makkah, melainkan walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, sampailah kepada ayat rahimah. Ini 3 ayat dia kata turun di Madinah, yang lain ayat turun di Mekah. Bolehkah diperjelaskan cara-cara untuk lakukan taubat nasuha dan apakah amalan yang perlu dibuat selepas bertaubat dengan taubat nasuha? Yang ni ulama bagi garis panduan. Taubat nasuha ni mula sekali taubat sungguh-sungguh lah. Menyesal sungguh-sungguh apa satu dosa yang kita buat yang kita rasa silap sangat-sangat, menyesal, dan syarat dia mesti menangis menyesal atas kesilapan kita. Kemudian yang kedua, berazam tak buat. Azam sungguh-sungguh dalam hati, apa jadi pun bercerai nyawa apa aku tak buat dah benda tak elok ni. Dan yang ketiga, membuktikan taubat kita tu dengan kita tak buat sungguh dan kita buat amal-amal baik sebagai nak menebus kejahatan yang kita buat. Kemudian bolehkah dilakukan sembahyang sunat sedangkan kita ada banyak sembahyang qada yang amat banyak, dan adakah diampun dosa sembahyang qada yang luput dengan sebab kita sibuk kerjakan amalan yang sunat-sunat? Benda ni pun benda yang dibahaskan oleh ulama, bukan saja dulu sampai hari ni, perbahasan tak habis. Ulama terbahagi kepada 2 kumpulan. Satu kumpulan, dia kata hutang kita dengan Allah kita kena bayar. Sembahyang fardu itu hutang kita dengan Allah. Mana-mana sembahyang fardu yang kita tak buat dulu, kita berhutang dengan Allah.
Dia kata fadainullah ahaqqu an yuqda. Maka hutang dengan Allah lebih lagi berhak kita bayar. Maka ulama yang berpegang dengan hadis ini, dia kata wajib kena qada mana-mana sembahyang fardu yang kita tinggal. Bahkan dia mai pula dengan satu garis panduan. Dia kata cara nak qada ni, dia kata kalau kita tinggal selama 5 tahun tinggal sembahyang fardu, maka selama 5 tahun kita qada. Tiap-tiap kali lepas sembahyang fardu hak tunai, kita buat sembahyang qada. Kalau 5 tahun kita boleh amalkan macam tu, dia kata bermakna kita dah bayar 5 tahun punya sembahyang yang kita tinggal. Ini kumpulan pertama. Kumpulan kedua pula dia kata tidak ada qada dalam sembahyang. Ini pendapat kumpulan kedua, yang pendapat ini sebenarnya sangat kuat. Sangat kuat. Dia kata tidak ada qada dalam sembahyang. Adapun hadis yang kata fadainullah ahaqqu an yuqda, maka hutang kamu dengan Allah lebih layak kamu bayar. Golongan yang kedua kata itu bukan hadis sahih dan bukan hadis hasan, maka dia tidak boleh digunakan sebagai hujah. Dia jawab balik macam tu. Dan tidak ada nas, dia kata dalam Quran ataupun dalam hadis yang menunjukkan Nabi ada qada sembahyang fardu. Ini hujah golongan kedua. Bahkan yang ada dia kata dua hadis. Satu sebut kata Nabi terlepas sembahyang asar. Yang kedua hadis sebut Nabi terlepas sembahyang subuh kerana tertidur. Bila jaga-jaga, waktu subuh dah habis dah cerah dah, matahari dah naik dah. Mula-mula Nabi panggil Bilal. Nabi kata, Bilal, pasal apa hang tak bagi tahu dekat kami semua? Kata masuk waktu. Pasal kerja Bilal, bang, nak bagi tahu orang masuk waktu. Bilal kata, seperti mana tuan, seperti mana sahabat-sahabat yang lain, demikian juga saya. Saya pun terlena tak jaga. Nabi terus kata dekat sahabat-sahabat dia, segera berwuduk dan kita sembahyang. Hadis dalam Sahih Bukhari. Nabi kata segera berwuduk dan kita sembahyang. Matahari naik dah, subuh dah habis dah. Maka semua sahabat pun pergi berwuduk. Nabi arahkan sahabat-sahabat semua berpindah daripada tempat semua orang tidur tak jaga ni, berpindah pergi ke tepi sikit ke tempat lain dan sembahyang subuh berjamaah. Nabi jadi imam. Ulama termasuk Imam Nawawi dan sebagainya menjelaskan maksud pasal apa Nabi suruh pindah sikit tu, kerana tempat tu Nabi kata tempat syaitan. Maka dengan kerana tu semua orang tidur tak jaga, kita pindah pergi ke tempat lain yang bersih daripada syaitan, kita sembahyang di sana. Dan Nabi sembahyang berjamaah, Nabi jadi imam. Maka tidak timbul sembahyang qada. Dia kata itu sembahyang tunai. Pasal Nabi jadi imam, sembahyang berjamaah walaupun sudah di luar waktu. Adapun orang-orang yang tinggal sembahyang bukan kerana tidur lena apa semua sebagainya, cuma pasal raplah aja. Dia jenis dulu jenis tak apa kisah dengan sembahyang, tak apa nak jaga sangat ni, dalam sikit masa ni baru sedang dan dia nak qada sembahyang dia. Pendapat yang kedua mengatakan tidak ada qada dalam sembahyang. Mana-mana yang dia tinggal dulu kerana kejahilan dia, kerana taksir dan cuai dia, memadai dengan dia taubat nasuha, minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah ampun dia. Jadi nak buat sembahyang qada, dia kata tidak ada nas yang mengatakan boleh buat sembahyang qada. Ini pendapat kedua. Tuan-tuan, saya bagi dua pendapat yang ada dalam agama. Atas tuan-tuan lah, masing-masing kita fikir balik macam-macam mana. Kalau kita rasa nak buat jugalah, tak puas hatilah, dia berasa aku ni tinggal sembahyang ada kepada minta halal gitu saja. Aku nak buat juga, mudah-mudahan Allah terima sembahyang yang kita buat. Dan setidak-tidaknya sembahyang yang kita buat tu menunjukkan bahawa kita sebenar-benar menyesal atas apa yang kita lalai dulu. Boleh tak jadi salah apa, itu pendapat. Dan pendapat kedua yang kuat yang mengatakan tidak ada sembahyang qada, padan dengan kita minta ampun bertaubat kepada Allah, itu juga pendapat yang bersandar kepada nas yang cukup kuat, yang kalau kita pegang juga tidak menjadi satu salah. Apapun tuan-tuan, dia bergantung pada niat kita. Niat kita macam mana? Kita menyesal sungguh ke kelalaian kita dulu, ataupun kita nak ambil kesempatan daripada tak payah qada ni nampak cantik sikit, atau macam mana? Niat kita Tuhan tahu. Kan niat kita Tuhan tahu. Air tak guna kita duduk tengkang kata ni kata tak ada, ini kata ada. Tengok apa budak dia apa. Kan kita sendiri buat salah, kita sendiri tahu macam mana menyesal kita atas kesalahan kita, minta ampun dengan Tuhan sungguh-sungguh.
Dan kalau sekiranya kita buat sembahyang qada tu dengan niat nak qada sembahyang kita tinggal, kalau tidak jadi sembahyang qada pun dia tetap dianggap sebagai satu ibadah. Sembahyang itu adalah satu ibadah. Pasal apa? Pasal sahabat Nabi sendiri biasa buat satu sembahyang 2-3 kali. Masjid mana kita baca pun. Sahabat Nabi sendiri sembahyang sama dengan Nabi SAW. Habis sembahyang dengan Nabi cepat. Oh, Masjid Sungai Rambai. Masjid Sungai Rambai. Tajuk kita duk baca lah cukup bagus. Cukup bagus. Sangat berkaitan dengan ibadat hari-hari. Sahabat buat macam tu. Sembahyang di masjid berimamkan Nabi SAW. Habis sembahyang dengan Nabi, bagi salam je dia terus bangkit balik. Balik dan dia mengimamkan sembahyang kepada orang kampung dia pula. Dia balik, dia pergi jadi imam sembahyang kepada orang kampung dia. Dia satu kampung jauh daripada masjid Nabi. Dia ni satu orang yang kok mana pun sembahyang nak berimam dengan Nabi. Maka dia main. Kawan-kawan lain, sahabat-sahabat yang lain ni tak larat lah nak pergi. Jauh sangat, dia kata hantarin salam sudahlah. Nah, dia main dan dia sembahyang dengan Nabi. Habis sembahyang dengan Nabi, dia balik di kampung dia, duk tunggu dia balik. Dia sampai, dia pula jadi imam kepada orang kampung dia. Sehinggalah satu hari itu dia main sembahyang dengan Nabi, sembahyang lambat pula. Aisyah malam tu sembahyang lambat. Maka tunggu lewat sembahyang dengan Nabi lewat. Bila lewat dia balik di kampung dia. Geng duduk tunggu lagi dia balik. Pasal dia dah lewat. Dia balik dia pergi hantam surah Al-Baqarah pula. Astagfirullahaladzim. Sahabat ni karan terlebih sikit. Karan dia lebih sikit. Sini dah sembahyang Aisyah lambat. Depan duduk tunggu dia balik nak suruh dia jadi imam. Dia balik di Alif Lam Mim zalikal kitabul la raiba fihi kata Allah. Dia ingat dia nak ambil 6 ayat aja. Tengoklah duduk pergi lagi dia nak perhabis satu suratul Baqarah, satu rakaat. Maka seorang sahabat daripada ramai-ramai ni, seorang dia mufarakah. Dia rukuk, i'tidal, sujud apa semua, dia perhabis sembahyang seorang dia. Bila dia habis sembahyang dulu, orang sahabat-sahabat yang lain tunggu sembahyang berimam sampai habis Al-Baqarah pun. Al-Baqarah lah nak buat macam mana. Habis tak tahu pukul berapa. Bila habis dia pergi cari dia. Dia terus kata dekat dia, hang ni munafik ke? Dia kata. Kata kat kawan yang mufarakah. Hang ni munafik ke? Dia kata pasal apa? Hang tuduh aku munafik. Dia kata pasal hang tadi tak tunggu sembahyang sampai habis. Hang pergi pederah dulu. Hang ni munafik ke? Dia kata, dah, aku ada hal nak kena urus. Dia kata, maka kerana tu aku kena pergi Hawaii. Aku ada benda nak buat. Dia kata, dah, hang munafik hang buat kerja macam ni. Dia kata, lah macam ni, bergaduh tak mau, jom kita pergi jumpa Nabi. Pagi esok, pergi jumpa Nabi SAW. Cerita dekat Nabi, ya Rasulullah, semalam jadi macam ni. Semalam kamu sudah sembahyang lewat. Imam kami ni mai berimam dengan kamu. Dia balik itu pun dah lewat. Dia pergi hantam suratul Baqarah pula rakaat pertama. Aku satu orang yang uzur, tak larat, aku ada hal pula lagi dan sebagainya, aku tak boleh tunggu surah Al-Baqarah dia baca, maka aku mufarakah daripada dia. Salahkah perbuatan aku? Nabi tak marah dia, Nabi marah tu imam. Ini hadis yang kita baca di Sungai Rambai bulan lepas. Nabi balik dekat tu imam, Nabi kata, apa punya imam hang ni? Hang kena ingat, bila tiap-tiap kali jadi imam, makmum ni 1001 punya duk ada di belakang ni. Hak sakit lutut, hak macam-macam lutut terkendon. Dia tak boleh sembahyang lama sikit dia lagu duk kendon. Tengok-tengok duk atas lantai lah. Kita kena ra'i orang-orang yang macam ni. Dia main nak sembahyang berjemaah, tu besar rahmat. Jangan dera dia. Nabi marah pula kata imam ni. Lain kali Nabi kata sembahyang mengimamkan orang lain, elok-elok. Tu hadis dia. Jadi mula hadis tu apa dia? Banyak benda lah. Dia antaranya dia nak abang tidak salah. Dah semayang dah, pergi semayang pula lagi sekali. Jadi dalam kes yang macam ni, kalau sekiranya duk berasa tak siap buat dah semayang lohok, lepas semayang lohok buat pula lohok, niat kata nak qada lah. Mana-mana semayang yang tinggal dulu, semayang 2 kali tidak jadi salah. Dia tetap dia anggap ibadat. Bahkan di sisi fiqh dia kata sembahyang yang kedua menjadi sunat. Kalau dia tak jadi salah, kau mana pun dia tak jadi salah, dia jadi sunat. Inilah yang dikatakan keluasan agama, tuan-tuan. Bila kita belajar, makin lama kita belajar, makin banyak kita dapat. Makin banyak benda-benda yang kita tak tahu kita tahu, makin banyak kesilapan dapat kita perbaiki dan perbetulkan.
Mengaji tak ada rugi tak mana-mana. Meninggalkan pengajian itu rugi yang sebenar-benarnya. Mudah-mudahan Allah berkati majlis kita, Allah bagi taufik dan hidayah kepada kita semua. Yang baik itu daripada Allah, yang tak baik itu silap saya. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Nas. Cikgu Gani buat pengumuman lagi tadi. Okay. Jadi bulan depan saya ulang lagi sekali, kuliah di Tikam Batu kita ubah hari daripada hari Selasa malam Rabu minggu ketiga dia pergi jadi hari Rabu malam Khamis minggu kedua. Jadi bulan depan 12 hari bulan. Bulan depan 12 hari bulan. Kita ubah hari. Jadi tolong abahkan sahabat-sahabat yang tak dapat hadir pada malam. Allahumma salli ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي بجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.